warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, hadirin jemaat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan, hari Jumaat yang kedua, anjuran Masjid Bukit Aman, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul, hafizallah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 118, yang mana Ustaz Muhadhir cuba menghuraikan tentang isu tawassul yang menjadi kekeliruan dalam fikiran sebahagian umat Islam. Yang dimaksudkan dengan tawassul di sini iaitu menyebut sesuatu yang baik dan mulia di dalam doa dengan tujuan supaya doa kita itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlaku kekeliruan dalam jenis tawassul yang tertentu. Kalau tawassul kita sebut nama Allah dalam doa, itu tidak ada pertikaian. Kalau tawassul kita sebut amal soleh yang kita pernah lakukan, ya Allah, satu masa dahulu aku pernah buat begini, kalau itu adalah amal soleh di sisimu, tunaikanlah hajatku ini, sembuhkanlah penyakitku ini, angkatkanlah bala yang menimpa dan sebagainya. Itu juga tidak ada pertikaian. Kekeliruan mula berlaku apabila melibatkan tawassul dengan menyebut orang soleh. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu, ya Allah, dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Allah, dengan kealiman Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, Engkau kurniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat misalnya. Boleh saja tawassul, boleh saja tidak tawassul. Tetapi ada yang menyangkakan bahawa tawassul hanya boleh kalau dengan orang soleh yang masih hidup. Tetapi kalau kita menyebut bertawassul dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, mereka menyangkakan bahawa yang demikian itu adalah satu perbuatan yang haram. Ini keliru. Kerana asas tawassul adalah menyebut sesuatu yang elok dan mulia di dalam doa, seperti menyebut nama-nama Allah, seperti menyebut amal-amal soleh, seperti menyebut orang-orang soleh. Jadi sedia maklum, kesolehan seorang soleh itu tidak terbatal dengan sebab kematian. Kemuliaan seorang yang mulia juga tidak terbatal dengan sebab kematian. Sebagaimana kita bertawassul dengan Nabi SAW ketika baginda masih hidup, umat bertawassul dengan baginda kerana kemuliaan baginda. Tidak mungkinlah oleh kerana kewafatan maka baginda tidak lagi mulia di sisi Allah, tidak mungkin. Jadi membezakan tawassul dengan orang yang masih hidup katanya boleh, tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia itu adalah haram, kata mereka. Ini keliru. Ini yang cuba diterangkan oleh Ustaz Muhadhir. Soalan, apakah dalil yang membolehkan tawassul? Ini secara umum, iaitu daripada ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kalimah yang digunakan di sini adalah wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, pertama diperintahkan ittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabtaghu ilaihil wasilah, hendaklah kamu cari kepada Allah itu wasilah, jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah, jalan yang menyampaikan kepada perkenan doa daripada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus Nabi SAW mengajar doa secara tawassul, iaitu sesiapa yang ketika keluar untuk melaksanakan salatnya, seumpama kita tadi keluar dari rumah, keluar dari pejabat, nak pergi ke masjid, tujuannya nak salat, lalu dia membaca doa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu. Ini yang dikatakan tawassul, yang selepas itu. Setakat Allahumma inni as'aluka itu doa biasa, tidak ada elemen tawassul. Tetapi yang ditambah selepas itu ada elemen tawassul. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyawi fa inni lam akhruj asyaran wala batara, dan seterusnya. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang memohon kepadamu. Jadi kita bertawassul dengan hak orang-orang yang berdoa kepada Allah, dan juga dengan hak langkah-langkahku ini, langkah-langkah kita menuju ke masjid itu. Sesungguhnya aku tidak keluar dalam keadaan angkuh, sombong ataupun riak ataupun mencari nama, bukan. Keluar ini bukan kerana itu. Kharajtu ittiqa'a sakhati wa ittiqa'a mardati. Aku keluar kerana takut akan kemukaanmu. Kan orang yang tak pergi solat jemaat itu berdosa. Jadi takut murka Allah dan nak kepada ridha Allah. Permohonannya, as'aluka an tunqidhani minan nar. Aku memohon kepadamu supaya engkau selamatkan aku daripada api neraka. Wa antaghfira li zunubi, dan bahawa engkau ampunkan bagiku dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang boleh mengampunkan dosa kecuali engkau. Nescaya Allah mewakilkan 70,000 malaikat yang memohon keampunan untuknya, dan Allah menghadap kepadanya dengan zatnya sehingga dia selesai daripada solatnya. Jadi Nabi SAW menceritakan fadilat berdoa, yang mana dalam doa itu ada elemen tawassul. Yang ketiga, jadi sabit tawassul ini adalah satu perkara yang dibenarkan dalam syariat, tidak sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian mengatakan haram, dengan Quran, dengan hadis, dan juga dengan ijma'. Para fuqaha, ahli-ahli fiqh telah ijma', yakni telah sepakat bahawa bertawassul atau beristighatsah, istighatsah makna meminta pertolongan, dengan Nabi SAW dan para wali adalah mubah, dibolehkan, bukan diwajibkan, dibolehkan, dan bahkan dianjurkan. Tidak ada beza sama ada mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kerana kalau melihat kepada hakikat, ketika hidup atau meninggal dunia, yang memberi tetap Allah juga. Makhluk tidak ada daya upaya, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi kalau melihat kepada asbab, cause and effect, maka Allah Ta'ala menjadikan para nabi dan para wali sebab kepada pertolongan. Jadi berinteraksi dengan asbab tidak haram selagi mana asbab itu asbab yang dibenarkan oleh syarak, dan berinteraksi dengan asbab juga tidak syirik selagi mana i'tiqad itu bahawa yang memberi hakikatnya adalah Allah. Sama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seorang yang mengatakan, saya rasa kenyang sebab makan nasi, saya sudah sihat sebab makan ubat, itu tidak syirik. Melainkan kalau dia beriktikad memang diri nasi itulah yang mengenyangkan dia, bukan Allah. Memang diri ubat itulah yang menyembuhkan dia, bukan Allah.
ketika itu menjadi akidah Qadariyah, iaitu syirik. Tapi sekadar dia mengkaitkan dengan perkaitan sebab musabab, cause and effect, maka itu tidak perkara yang syirik atau dilarang. Baik, ini 3 sumber yang menunjukkan bahawa amalan tawassul ini adalah amalan yang dibenarkan dan dianjurkan di dalam Islam. Contoh, sahabat yang bertawassul dengan Nabi SAW ketika hayat baginda, ataupun kita ringkaskan ketika baginda wafat juga. Kenapa? Kerana kalau ketika hayat baginda itu tidak dipertikaikan, ya? Tidak ada orang pertikaikan mengatakan tak boleh tawassul dengan Nabi SAW ketika baginda masih hidup. Bahkan mereka juga membenarkan tawassul dengan selain daripada Nabi SAW di kalangan orang-orang yang masih hidup. Jadi kita terus direct to the point. Yang menjadi kekeliruan isu bertawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Jadi orang yang mendakwa bahawa haram bertawassul dengan orang yang telah meninggal dunia, dia kena faham bahawa haram adalah hukum syarak. Ada 5 hukum syarak yang taklifi, 5 jenis hukum syarak yang menyangkut perbuatan orang-orang mukallaf, orang yang akil, baligh, sampai seruan Islam kepada dia. Perbuatan dia itu salah satu daripada 5, sama ada wajib atau sunat, atau harus, atau makruh, atau haram. Ini 5 hukum syarak. Tiba-tiba dia kata, oh, tawassul dengan orang mati haram, berarti dia telah menetapkan hukum syarak kepada perbuatan bertawassul tadi. Penetapan hukum syarak perlu kepada dalil. Mesti kena ada dalil. Dan hukum syarak dalilnya Quran, sunnah, ijma', qiyas dan seterusnya. Jadi pertanyaan kita kepada mereka, mana dalil? Kamu sekarang mendakwa satu hukum syarak, mana dalil? Kadang dia kata, kamu pun kena bawa dalil. Dalil kita sudah ada. Nabi SAW ketika baginda mengajar doa tawassul, baginda tidak pernah mengatakan bahawa doa ini hanya boleh diamalkan ketika baginda masih hidup, lalu bertukar menjadi haram setelah baginda wafat. Tidak ada. Bermakna kamu mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Nabi SAW. Dan kita semua tahu sifat yang wajib bagi seorang Rasul, salah satunya adalah tabligh, menyampaikan. Kalaulah benar hukum tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia itu haram, pasti Nabi SAW menyampaikan. Ini doa yang saya ajar ni, masa saya hidup boleh amal. Nanti kalau saya sudah wafat, itu sudah haram untuk diamalkan. Mesti ada keterangan begitu. Namun tidak ada. Bahkan murid Nabi, ya, iaitu para sahabat, memahami bahawa doa tawassul boleh diamalkan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya, iaitu Sayyidina Utsman bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu didatangi oleh seorang lelaki mengadu bahawa beliau ada hajat ingin berjumpa dengan khalifah. Khalifah pada masa itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tetapi hajat beliau tu asyik terhalang. Ya, maklumlah khalifah, ya, ketua tertinggi negara, nak jumpa bukan senang. Lalu Sayyidina Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu menyarankan kepada lelaki itu untuk mengamalkan doa tawassul. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah. Ini doa tawassul. Dan aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad, nabi rahmat. Sahabat ajar kepada lelaki tadi. Bahkan menyeru, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati. Bagi setengah orang yang keliru, mereka kata ini syirik. Sebab sebut Nabi, Nabi dah wafat, tak ada masalah. Kita tahiyat assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam ke atasmu wahai Nabi. Kerana kita yakin bahawa Rasul di alam barzah hidup, mendengar salam kita, bahkan menjawab salam kita. Jadi tidak masalah. Jadi sahabat berfahaman begitu. Sahabat ajar doa ini kepada orang tersebut dan orang itu mengamalkannya. Dia pergi ke tempat Sayyidina Utsman. Kali ini mudah urusan dia, tidak lagi terhalang.
Pembantu Sayyidina Osman pimpin tangan dia bawa masuk ke dalam rumah, duduk atas tikar sekali dengan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman tanya apa ada hajat, dia ceritakan, lalu ditunaikan oleh Sayyidina Osman dan beliau mengatakan kalau ada lagi apa-apa keperluan datang jumpa saya. Jadi beliau terfikir, oh sekali ini mudah urusan saya. Sebelum ni susah. Mungkin Uthman bin Hunayf ada recommend kot. Uthman bin Hunayf ada cakap dengan khalifah kot supaya tolong saya. Kan dalam istilah zaman kita ni ada kabel tolong kan senang, tak ada kabel tu payah. Jadi kabelnya Uthman bin Hunayf pada pemikiran beliau. Lalu beliau keluar dan berjumpa dengan Uthman bin Hunayf, beliau mengatakan jazakallahu khaira. Moga-moga Allah memberi balasan baik kepada kamu kerana kamu tolong bercakap dengan khalifah. Apa jawab Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu? Jawab beliau, demi Allah, saya tidak ada bercakap apa tentang kamu ni, tak ada sepatah pun saya bercakap dengan khalifah. Tetapi doa yang saya ajar pada kamu itu sebenarnya doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang buta yang pada ketika itu meminta supaya didoakan agar sembuh dari kebutaan. Nabi SAW memberitahu kalau kamu sabar lebih baik, kalau kamu nak boleh. Jadi dia kata susah ya Rasulullah, saya tak ada pembantu, memang saya nak sembuh lah. Jadi Nabi tidak doakan. Nabi ajar kepada orang buta tadi, kamu pergi berwudu, solat 2 rakaat. Ini salah satu dalil solat hajat. Ada hajat, solat dulu 2 rakaat. Kemudian Nabi ajar doa tawassul tadi. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah, aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan Nabi Muhammad nabi rahmat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda. Wahai Muhammad, aku bertawajuh kepada Tuhanku denganmu pada hajatku untuk ditunaikan. Jadi kata para sahabat, tidak lama selepas itu orang buta itu telah disembuhkan kebutaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat doa tawassul tadi. Jadi kalau sahabat Nabi pun faham bahawa doa tawassul boleh diamalkan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kita lebih pandai daripada sahabat dalam memahami agama sehingga kita tergamak mengharamkan perbuatan yang sahabat anjurkan? Sahabat ni murid Nabi, kita murid siapa? Jauh lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya dakwaan yang mengharamkan tawassul dengan orang telah meninggal dunia ini tidak ada dalil, melainkan didorong oleh rasa taksub bertaklid kepada fatwa sebahagian ulama yang mengatakan haram. Majoriti ulama bahkan telah pernah ijma', telah pernah sepakat ulama tidak haram, bahkan dianjurkan. Jadi bila sudah ijma', fatwa yang melanggar ijma' tidak lagi diterima. Cuma ada syubhat menyangkakan itu dalil, iaitu perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertawassul dengan bapa saudara Nabi yang bernama Al-Abbas ketika melakukan istisqa. Jadi istisqa ni minta hujan. Bila hujan dah tak turun lama, maka disunatkan buat solat istisqa dan disunatkan berdoa, memohon hujan daripada Allah Ta'ala. Jadi Al-Abbas radhiyallahu anhu berdoa dengan bertawassul dengan Al-Abbas radhiyallahu anhu yang doanya bermaksud, ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan Rasulmu, engkau telah beri hujan kepada kami. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara kepada Rasulmu, tolonglah beri hujan kepada kami. Tidak lama selepas itu Allah turunkan hujan. Jadi dakwa mereka, inilah bukti haram tawassul dengan orang mati. Kerana kalau boleh bertawassul dengan Nabi SAW yang telah wafat, tentulah Sayyidina Umar akan tawassul dengan Nabi, tidak tawassul dengan Al-Abbas. Bila Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas, itu bukti hanya boleh tawassul dengan orang hidup. Ini bukan dalil. Ini kefahaman kamu terhadap kejadian tersebut. Dalam kejadian tersebut tidak ada Sayyidina Umar kata, ya Allah, oleh kerana kami diharamkan bertawassul dengan orang yang telah meninggal dunia, maka aku sekarang bertawassul dengan Al-Abbas. Tidak ada. Itu hanya sangkaan kamu. Sedangkan para ulama memahami tawassulnya Sayyidina Umar dengan Al-Abbas menjadi dalil boleh tawassul dengan selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada orang menyangkakan tawassul hanya boleh dengan Nabi.
Bila berlaku kejadian tersebut, sangkaan itu terbatal. Bukti Sayyidina Umar sendiri tawassul dengan Al-Abbas. Adapun kenapa Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas, tidak tawassul dengan Nabi SAW, diterangkan oleh Sayyidina Umar sendiri. Dalam pidato beliau kepada orang ramai, beliau menerangkan sebab, iaitu kata beliau, dahulu Nabi SAW memandang kepada Al-Abbas pandangan seorang anak kepada bapa dia. Maknanya Nabi SAW hormat kepada Al-Abbas macam hormat kepada bapa sendiri. Maka hendaklah kamu umat Islam ikut sunnah Rasul kamu, hormatilah Al-Abbas dan jadikanlah beliau sebagai wasilah dalam doa kamu. Jadi tujuan Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas bukan kerana Nabi SAW telah wafat, tapi kerana nak ikut sikap Nabi memuliakan Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi selesai ya kita menerangkan dalil-dalil bolehnya tawassul. Jangan terpengaruh dengan golongan yang ekstrim yang mengharamkan bahkan mensyirikkan amalan tawassul, kerana itu mengharamkan perbuatan yang diajar oleh Nabi SAW dan diamalkan oleh para sahabat. Next, insya-Allah di muka surat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afwu minkum.